Sebenarnya Datin Rosma pelanggan saya, pelanggan dalam bisnes kapek saya. So I memang kenal dia daripada waktu dia kunjung kedai ayah saya di Jantung Kuraman untuk beli kapet. Dan daripada itu bermulalah satu persahabatan antara beliau dengan saya dan keluarga beliau. Saya memang biasa ke rumah Datin Sri. Sebenarnya rumah saya di belakang rumah Datin Sri, di Taman Duta. So saya memang mungkin setiap hari saya ada di sana. Daripada waktu Datuk Seri Menteri Pertahanan, kalau segi karakter, memanglah Datin Seri seorang yang boleh dikatakan overbearing lah, terlalu overbearing, dan queen control. Dia memang dialah bukan permaisuri, dialah Perdana Menteri Malaysia. Ya, bukan saja permaisuri rumah dia. Andai kata Datuk Seri tak setuju, dia akan marah Datuk Seri, maki hamun Datuk Seri sampai guna ayat idiot, bodoh, stupid, bermacam lah. Itu pun kadang-kadang dalam kereta depan driver, saya ada di sana, duduk sebelah driver, atau di rumah sebelah tamu yang datang. Kalau Datuk Seri tak setuju dengan apa dia nak, sebenarnya Datuk Seri Najib ni mangsa Datin Rosmah, dan tindak tanduk Datin Seri untuk mengawal dan menguasai kesemua yang berlaku di Putrajaya. Aneh kan? Kita pun dah berkahwin, ada isteri, ada anak, dan kadang-kadang kita pun rasa ini sesuatu yang agak luar biasa. Tapi kalau kenal latar belakang Datin Seri, bagaimana dia menguasai Datuk Najib, dan cara dia menggunakan ilmu sihir, ilmu hitam untuk dapat mengawal dan menguasai ke semua tindak tanduk Datuk Seri Najib, termasuk bagaimana dia berjumpa dengan menteri, apa yang harus dia kata kepada menteri, apa approval, apa kebenaran yang diperlukan oleh Datin Seri daripada kementerian tersebut. Datuk Seri menjadi seperti budak upahan Datin Seri lah. Datuk Seri mesti ikut arahan Datin Seri. Sebenarnya Datuk Seri takut dengan Datin Seri kerana apa yang telah Datin Seri buat kepada Datuk Seri. Dia sudah menjadi mangsa kepada ilmu sihir Datin Seri. Dilihat recently yang audio recording yang dilampirkan di mahkamah, Rosmah memberi arahan, "Can I advise you something?" Jelas nampak apa jawapan Datuk Seri. Datuk Seri akan setuju dengan apa-apa yang Datin arah. Itu memang cara dia lah. Itu memang cara Datin Seri push, dan Datin Seri confident pasal dia dah pegang Datuk Seri. Dia dah gunakan bomo-bomo dia, dia dah gunakan makanan yang telah diberi kepada Datuk Seri. Dia dah gunakan bermacam cara ilmu sihir untuk mengawal Datuk Seri. Sedangkan Datuk Seri tidak boleh mempelawa anak kandung dia sendiri dari isteri pertama untuk datang ke rumah. Dan dia tidak boleh bagi apa-apa projek kepada adik-beradik dia sekiranya adik-beradik itu tidak ada perjanjian untuk perkongsian keuntungan dengan Datin Seri. Semua dikawal oleh Datin Seri. So, andai kata Datuk Nazim ke, Datuk Nizam ke, ada projek perlu kebenaran, dia bukan pergi jumpa Datuk Seri Najib untuk mendapat kebenaran. Dia pergi jumpa dengan Datin Seri. Sekiranya Datin Seri setuju, perkongsian itu diterima, baru saja Datuk Seri akan meluluskan. Ini keadaan sebenar. Anak kandung Datuk Seri Najib tak pernah masuk
rumah Datin Sri di Taman Duta sehingga selepas pilihan raya. Tidak pernah. Sebenarnya dia ada 2-3 cara. Satu cara yang paling senang. Dalam makanan Datuk Seri diletak pelbagai makanan yang telah disediakan khas oleh bomoh-bomoh Datin Seri. Di mana bila Datuk Seri makan makanan tu dia mengalah. Aku bagi dia selepas dia makan makanan yang disediakan. Seperti Datin Seri ni bukan saja bos dia, tapi Datin Seri macam pemerintah Datuk Seri Najib. Dia senang aja. Datuk Seri Najib selepas kahwin dengan Datin Seri sudah menjadi mangsa Datin Seri. Sebenarnya saya kasihan dan saya pernah bagi tahu Datuk Seri jaga-jaga bila makan, jaga-jaga bila orang bagi hidangan di rumah. Pastikan apa yang sedang berlaku di rumah. Imbas kembali apa yang telah Datuk Seri kata, apa yang telah Datuk Seri janji. Tapi susah kan kalau kita tinggal serumah dengan seorang yang memuja syaitan, yang pengikut bomoh dan memang menerima ilmu syirik. Maka kita juga sudah tak boleh lepaskan diri. Memang there is no out lah. Dia tak ada exit. Bomoh-bomoh ni akan datang dari 3-4 negara. Ada yang datang daripada Indonesia, ada yang datang daripada Thailand, ada yang datang dari Kelantan, dan ada yang datang daripada India. Ini main lah 4 negara yang dia bawa ilmu ahli bomoh ni. So, tugas saya pada masa tu organize tiket kapal terbang, organize hotel, ada driver untuk mereka keluar masuk daripada rumah Datin Seri. Kadang-kadang upacara itu bermula malam pukul 10, pukul 11 sampai 3-4 pagi. So, kerja saya memastikan bahawa mereka dapat full service lah. Kita akan pastikan mereka tidak ada komplain. Apa-apa yang mereka perlukan akan dibuat. Termasuk duit pembayaran kepada mereka. Datin akan bagi duit dia. Kita akan pastikan duit itu sampai kepada mereka. Logistik dan PR untuk mereka. Pasal Datin tak percaya dengan lain orang untuk menjaga benda ni. Dia bagi saya kerja untuk semua kerja-kerja. Bukan saja bomoh, tapi kadang-kadang kawan dia datang dari luar negara atau ada VIP di Malaysia yang dia nak saya jumpa untuk bagi tahu apa yang dia nak di segi kewangan, atau ada apa-apa keperluan dia yang memang PNC, dia akan suruh saya pergi, bukan pegawai-pegawai dia. Dia ada lain-lain upacara. For example lah, ada satu ketika saya dekat rumah dengan bomoh daripada Thailand. So bomoh dari Thailand ni dia 2 orang. Seorang dia memang orang Kelantan, nama dia Kak Jan. Lagi satu daripada Thailand lah, perempuan juga. So mereka akan bawa bermacam makanan, bawa bermacam macam rempah-rempah yang dia bagi kepada Datin untuk Datin letaklah dalam makanan Datuk Seri, atau Datin ada tamu datang ke rumah, andai kata menteri atau kerabat diraja, dan Datin akan letak benda-benda ni dalam makanan mereka lah. Niat Datin satu saja, bukan nak racunkan mereka, tapi nak pastikan mereka akur dengan apa-apa yang Datin nak, yang mereka memang sanjungi Datin Seri. Dan mereka seperti Datuk Najib, mereka melihat Datin Seri sebagai pemerintah mereka. Mereka akan akur tanpa apa-apa halangan arahan Datin Seri. So itulah cara dia buat dengan makanan. Kalau berkenaan macam ada satu ketika masa Raja Perlis
Raja Perlis adalah Yang di-Pertuan Agong, dan Datin Seri dan Datuk Seri pada masa itu, Datuk Seri belum menjadi Deputy Prime Minister lah, belum menjadi Deputy Prime Minister lagi, masih Menteri Pertahanan. So Datin Seri sangat-sangat lobby kepada Permaisuri Agong, isteri Raja Perlis, untuk mendapat satu persahabatan dengan beliau, di mana Raja Perlis akan setuju untuk menjadikan Datuk Seri Najib Timbalan Perdana Menteri dan seterusnya untuk menjadi Perdana Menteri. So setiap hari malam lepas maghrib, Datin Seri akan ada satu gambar Yang di-Pertuan Agong, Raja Perlis dan Permaisuri, dan Datin Seri akan buat satu sembahyang dengan bomoh yang datang ke rumah. Masa itu memang waktu yang sangat kritikal lah untuk dia menjadi Timbalan Perdana Menteri. So dia akan buat kita panggil joystick lah, kalau Cina panggil joystick, kalau kita India panggil agarbati. Dia akan buat sembahyang kepada. So bomoh ni dia bukan pakai tangan buat dia punya sembahyang, tidak. Joystick tu diletak atas meja, lepas tu dia buat satu sembahyang tau. Dia panggil lah, ini semua lepas maghrib, dia buat satu sembahyang, dia panggil semua jin-jin yang sekeliling dalam, yang dikawal oleh bomoh tu, untuk datang ambil colok ni. Kita tak nampak jin ni, tapi colok tu bukan satu, kadang-kadang 10-20 colok. Dia akan sendiri, mata kita nampak colok tu, joystick tu sendiri terbang kepada gambar Yang di-Pertuan Agong, Permaisuri Agong, dan dia akan buat sembahyang kepada mereka. Kita tak nampak, tapi 20-20 colok ni sedang berpusing di depan dia untuk masa hampir 1.5 jam. Dia sembahyang, lepas tu bomoh tu dia buatlah dia punya mantra-mantra bomoh dia untuk nak bagi Yang di-Pertuan Agong, nak bagi Permaisuri Agong suka dengan Datuk Seri, rela beri pangkat ini kepada Datuk Seri, dan tidak akan halang bila kerusi Timbalan Perdana Menteri, kerusi Perdana Menteri diberi kepada mereka. So ini berlaku setiap hari, setiap petang, sehingga Datin Seri akan sengaja buat function dekat rumah, panggil Raja Perlis, panggil Yang di-Pertuan Agong, panggil Permaisuri Agong, konon-konon nak buat tarian pocok-pocok dekat rumah. Tapi dekat rumah tu, dalam majlis tu, bomoh tu duduk. Bomoh tu cari apa? Dia cari rambut Permaisuri, dia cari rambut Datuk Yang di-Pertuan Agong. Dia perlukan satu barang daripada tubuh jasad orang yang dia nak mantra tu. So dia carilah rambut dia. Dia kalau dari Thailand dia orang Buddhis, kalau dekat dari India dia Hindu lah. Kalau Indonesia dia Muslim, dia orang Muslim daripada Indonesia. Tapi dia memang bomoh, berbagai lah, international. Memang soal bomoh ni, soal nak memuja ni, Datin Seri semua agama dia memuja lah.